bukan ialah pepejal menjadi cecair. Ya, jawapannya salah. Sepatutnya cecair menjadi pepejal. Okey. Sekarang apa awak nampak dekat skrin awak? Tahukah kamu? Ya betul lah. Ada tak yang tak nampak tahukah kamu ni? Ada yang tak nampak? Okey, pada skrin awak, tahukah kamu bahawa suhu tidak berubah ketika mencapai takat beku, takat lebur dan takat didih? Okey, maksudnya macam ni. Kalau awak tengok dekat gambar tu, ada air batu sebelah kan? Sebelah lagi air yang mendidih. Kalau kita tengok air, takat beku dan takat lebur air ialah 0 darjah Celsius. Maksudnya macam ni, bila awak sejukkan air tu, suhu air tu akan berubah menurun. Betul tak? Okey, katakanlah pada suhu bilik air tu ialah 30 darjah Celsius. Bila awak sejukkan, daripada 30 tu dia akan turun 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tiba-tiba kosong. Bila sampai kosong, suhu tu dah tak akan berubah lagi. Dia akan kekal kosong saja. Faham tak? Itulah maksud suhu tidak berubah apabila mencapai takat beku. Faham tak ni? Okay, yang baru masuk boleh tekan link quiz is. Lepas tu awak masukkan nombor kod yang saya dah share dekat message tu supaya awak boleh nampak lah apa yang dekat skrin saya ni. Okay, kalau air mendidih, kita tahu takat didih air ialah 100 darjah Celsius. Jadi kalau kita panaskan air pada suhu bilik 30 darjah Celsius, bila kita panaskan, suhu tu akan naik mula-mula 30, 40, 60, 80. Bila dia sampai 100, adakah 100 tu akan naik 101, 102? Dia naik lagi tak? Tak. Lepas tu dia bila sampai 100 dia akan berhenti ya. Suhu tu tak akan naik-naik lagi. Itulah maksud takat didih air. Air akan berubah menjadi, itulah maksud dia suhu tidak berubah apabila mencapai takat didih. Takat didih tu bila air tu bertukar menjadi gas. Okey? Seterusnya, kenapa jadi macam tu? Sebab tenaga kinetik zarah-zarah tidak bertambah lagi. Sampai je dia pada takat beku, takat didih, tenaga kinetik zarah-zarah tidak akan bertambah. Okey, bermaksud waktu itu haba tidak lagi diserap atau dibebaskan. Okey. Soalan. Okey. Saya nak awak ramak. Ni bukan soalan. Ni bukannya soalan siapa betul, siapa salah. Tak ada. Ni kita nak undi lah, undi. Pada pendapat awak, kalau jisim air batu tu 120 gram, awak ramalkan jisim dia lepas air batu tu cair sepenuhnya. Asalnya dia pepejal kan? Masa dia pepejal dia 120 gram. Bila dia cair, jisim dia bertambah ke, meningkat ke, berkurang? Okay, ada lagi tak? Awak undi je ni, tak ada betul salah. Ni pada pendapat awak lah. Okey, dah masa tamat. Yang tak sempat undi tu tak apalah. Okey, ramai yang cakap jisim dia makin berkurang. Okey. Jisim meningkat dengan jisim kekal berubah ni adalah beberapa orang. 5 orang kata jisim meningkat. 4 orang kata jisim kekal tidak berubah. Maksudnya tetap 120 gram. Okey, jadi kita tengok. Sebenarnya jisim air batu tu kalau 120 gram, bila dia cair pun dia kekal 120 gram. Apabila dipanaskan atau disejukkan, sebenarnya jisim tidak akan berubah. Sebab apa? Kuantiti zarah dalam jirim tu tidak berubah. Saya bagi contoh senang macam ni. Kalau waktu dia pepejal, dalam tu ada 10 biji zarah. Bila dia cair, ada berapa biji zarah dalam tu? 10. Tetap 10 juga. Sebab itu jisim dia tidak berubah. Faham tak? Jadi kalau dalam air ada 15 biji zarah, bila dia beku dia jadi berapa biji zarah? 15. Dia tetap 15. Jadi mana datang jisim pepejal tu datang daripada zarah-zarah tu. Okey, zarah tu dia kekal. Sebab tu jisim tu walaupun berubah-ubah bentuk, jisim untuk jirim tu kekal, tidak berubah. Okey, kita tengok yang ni pula. Yang ni pun undi. Okay. Pada pendapat awak, jisim berbola logam tu ialah 450 gram. Okay, siapa yang baru masuk boleh tekan link quiz is, masukkan nombor kod, letak nama supaya awak boleh nampak apa skrin yang saya tunjukkan. Okay, ada lagi lebih kurang 15 saat untuk awak hantar jawab awak punya undian. Okay. Ramalkan jisim berbola logam bila dia dipanaskan 10 minit. Okay, kalau berbola logam tu kita panaskan,
Adakah GSM dia kekal 450 gram? Okey, masa dah tamat. Ramai yang undi kata GSM kekal tidak berubah. Ada 3 orang minoriti yang kata GSM dia akan bertambah dan 8 orang yang kata GSM dia akan meningkat. Okey, jadi sebenarnya apakah jawapan dia? Okey, kalau awak tengok gambar, sebelum kita panaskan, berbola logam tu dia boleh masuk dalam gelang tu. Tapi lepas kita panaskan, berbola logam tu dia sangkut, dia tak boleh lepas daripada gelang. Pernah tak buat eksperimen ni masa sekolah rendah dulu? Ada tak cikgu pernah tunjuk? Pernah kan? Kenapa bola logam tu tersangkut bila kita panaskan tu? Kenapa dia tak boleh masuk dalam gelang tu lagi? Sebab bola logam tu dia mengembang. Ya, betul. Sebab bola logam tu mengembang. Adakah bermaksud GSM dia bertambah? Kita. Okey, tak apa. Nanti kita tengok. Okey, kita tengok soalan yang ini pula. Perhatikan rajah ini. Mengapa bola logam tidak boleh dimasukkan ke dalam gelang selepas ia dipanaskan? Terima kasih Ryan Shah. Thank you Ryan Jazlan. Sebenarnya tadi jawapan dah terlepas kan? Cikgu dah tanya dulu. Itulah saya tertanya awal pula, terlupa soalan selepas. Okey, sebab jawapan dah bocor. Ya, sebabnya ramai yang jawab. Saya dia dengar betul tadi Okey, kenapa tak boleh masuk? Sebab bola logam tu mengembang. Okey. Kalau dia mengecut dia jadi kecil kan. Kalau dia mengembang bola tu jadi besar. Okey, adakah bila awak panaskan tu awak memang nampak bola logam tu mengembang? Nampak ke? Kita boleh nampak ke? Kita tak nampak. Sebenarnya kita tak nampak pun bola logam tu mengembang. Dia kembang sikit memang kita tak perasan. Tapi kita boleh buktikan menggunakan gelang tadi itulah. Okey, sebenarnya dia mengembang. Okey, jadi bila dia mengembang, adakah GSM dia berubah? Okey, kita tengok Okey, pepejan mengembang bila dipanaskan sebab zarah tadi kan kita kata bila kita panaskan zarah tu bergerak semakin kuat kan? Jadi dia akan menjauhi sedikit antara satu sama lain. Sebab tu dia mengembang. Okay, bila pepejan mengembang, adakah bermaksud zarah tu mengembang? Zarah mengembang tak? Zarah mengembang tak? Tak. Zarah tak mengembang. Zarah tu bentuk dia maintain. Kenapa pepejan mengembang? Sebab zarah tu dia jadi jarak-jarak sikit. Sebab tu dia mengembang. Okey, jadi adakah GSM dia kekal ke berubah? Ya, GSM kekal, tidak berubah. Sebab saya kata tadi, kalau kita panaskan berbola logam, katakanlah dalam berbola logam ni ada 40 zarah. Kalau kita panaskan ada berapa zarah? Tetap 4? Tetap 40. Jadi GSM tidak berubah. Yang dia berubah bentuk je. Okey, kita nak tengok perubahan jirim dalam kehidupan harian ni ada banyak. Contoh ni, mungkin mak awak ada sedia baju kat luar. Jangan lupa tolong angkat nanti dah kering. Okey, proses penjejatan menyebabkan pakaian basah menjadi kering. Okey, jadi contoh lain, gambar apa tu nampak? Aiskrim sedapnya kan? Okey, pembekuan boleh membolehkan kita menghasilkan aiskrim. Satu lagi, tahu tak ubat gegat tu apa? Tahu. Ubat gegat tu untuk apa? Ubat untuk siapa tu? Adakah itu ubat untuk kesihatan? Suplemen ke? Dalam tandas. Ya, yang ada dalam tandas. Dia ada banyak bentuk kan. Ada yang bentuk bulat-bulat yang mothball tu yang kalau macam nak halau lipas ke. Ataupun yang untuk toilet tu kan yang kita gantung. Nanti lama-lama jadi apa? Kering. Ya, dia jadi kecil.